Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang diskusi kita pada malam ini. Bersama saya Anis Farhana binti Zaki bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran rakan-rakan semua pada majlis kita pada malam ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada diskusi ini, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin perkenalkan dua orang ahli panel kita yang tidak asing lagi. Panel yang pertama adalah Saudari Munirah binti Muhammad Nasir. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya ahli panel yang kedua pula adalah Saudari Husna Najian binti Hashim. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Saudari Munirah dan juga Saudari Husna. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu secara ringkas berkenaan tajuk diskusi kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran atas talian merupakan satu keperluan. Kebanyakan universiti maupun sekolah-sekolah di Malaysia tidak mempunyai pilihan selain menggunakan kaedah pengajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan cabaran aplikasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Cik Munirah berkenaan dengan bagaimanakah tahap kesediaan guru dalam menghadapi cabaran pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang elok budi pekertinya, yang dihormati panel kedua Cik Husna Najian dan yang disayangi dan yang dikasihi penonton-penonton Zoom sekalian. Okay, insya-Allah bagi menjawab soalan daripada Tuan Moderator Anis tentang apakah tahap kesediaan guru dalam mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebelum saya menjawab persoalan itu, saya memberi dua fasa, iaitu yang pertama fasa sebelum wabak COVID-19 dan yang kedua adalah fasa sewaktu wabak COVID-19. Kalau kita lihat sebelum wabak COVID-19, guru-guru lebih suka menggunakan kaedah chalk and talk ataupun kaedah konvensional. Menurut Mukama dan Anderson pada tahun 2007, golongan guru yang berusia enggan untuk berubah ke arah pengintegrasian komputer di sekolah berbanding guru-guru baru yang lebih mesra dengan teknologi maklumat. Kenapa Mukama dan Anderson mengatakan begitu? Kerana tiadanya kemahiran guru untuk mengendalikan teknologi maklumat dan yang kedua, tiada perkakasan ataupun bahan bantu sokongan untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay, yang tu sebelum wabak COVID-19. Tapi sewaktu wabak COVID-19, bersedia atau tidak, guru perlu untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Nak atau tidak, guru perlu untuk membiasakan diri menggunakan teknologi kerana pelajar-pelajar bukan berada di depan mereka tetapi berada di rumah masing-masing. Jadi antara aplikasi teknologi yang mereka gunakan adalah WhatsApp, Google Meet, Google Jamboard dan Google Form dan banyak lagi aplikasi teknologi yang mereka boleh lakukan. Dan pada masa kini banyak webinar-webinar yang telah disediakan oleh Persatuan SGM Sahabat Guru Malaysia, boleh mengikuti YouTube mereka yang mengadakan webinar-webinar secara percuma untuk mengaplikasikan teknologi pengajaran dan pembelajaran. Jadi rumusan saya, adakah guru bersedia mengaplikasikan cabaran teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran? Jawapan saya,
guru sebelum pada wabak COVID-19 mungkin tidak bersedia, tetapi selepas daripada berlakunya wabak COVID-19, insya-Allah guru bersedia. Saya memberikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Munirah atas penjelasan yang cukup baik dan jelas saya kira. Jika lelaki pasangannya wanita, guru pasangannya semestinya pelajar. Apakah pendapat Cik Husna tentang kesediaan pelajar dalam menghadapi pembelajaran secara atas talian yang mana dia ataupun tidak? Persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang sanggup meluangkan masa bersama-sama dalam sesi diskusi kita pada malam ini. Baiklah, bagi menjawab soalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi berkenaan dengan tahap kesediaan pelajar dalam menghadapi cabaran pembelajaran atas talian dengan menggunakan teknologi. Saya berpendapat bahawa kita masih lagi belum berada di tahap yang sepenuhnya bersedia. Hal ini kerana kita dapat lihat daripada konteks pelajar itu sendiri, terdapat banyak kekangan yang perlu kita hadapi dalam proses pengajaran atas talian itu. Antara faktor yang boleh kita lihat ialah daripada berkaitan dengan peranti yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Perlu kita ingatkan bahawa tidak semua pelajar mempunyai peranti khusus seperti telefon bimbit, komputer riba, terutamanya murid-murid di sekolah rendah. Menurut satu kajian yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 37% murid di bawah KPM tidak mempunyai sebarang peranti bagi sesi pembelajaran atas talian. Angka ini bersamaan dengan 1.7 juta pelajar yang tidak mempunyai sama ada telefon bimbit, tablet ataupun komputer. Yang mana kita tahu ianya peranti-peranti ini merupakan satu keperluan yang wajib untuk para pelajar menghadapi pembelajaran atas talian. Contohnya kita dapat lihat ada setengah pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara atas talian apabila ibu bapa mereka keluar bekerja kerana mereka tidak mempunyai peranti khusus untuk digunakan di rumah. Jadi perkara ini akan menyebabkan pelajar tu ketinggalan dalam pelajaran. Faktor kedua yang kita boleh lihat untuk menilai tahap kesediaan pelajar ialah dari segi kestabilan internet. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kestabilan masalah isu internet ini tidak asing lagi di negara Malaysia ni. Jadi masalah isu internet ni akan memberi kesan yang buruk kepada pembelajaran atas talian sekiranya pelajar tidak mempunyai kestabilan internet yang baik. Dalam satu laporan yang dibuat oleh The State of LTE oleh Open Signal mengatakan bahawa Malaysia ni antara negara yang mempunyai internet yang paling perlahan dan termahal di dunia. Jadi dapat kita lihat di sini faktor kestabilan internet ni akan memberi kesan yang besar terhadap tahap kesediaan murid untuk menghadapi pengajaran dan pembelajaran atas talian ini. Jadi daripada dua faktor yang telah saya ceritakan tadi, saya dapat rumuskan bahawa kita masih lagi berada di tahap yang kurang memuaskan untuk menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran atas talian. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, baiklah, terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan Cik Husna tadi, dapatlah kita tahu yang tahap kesediaan pelajar masih berada pada tahap yang kurang memuaskan, termasuklah dalam aspek peranti ataupun tahap capaian internet. Jadi sebentar tadi kita telah pun mengupas berkenaan dengan kesediaan guru dan juga murid. Jadi pada pendapat Cik Munirah pula, bagaimanakah pula tahap kesediaan dari segi teknologi? Adakah masih di tahap yang rendah ataupun sebaliknya? Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalannya. Bagi menjawab persoalan tentang adakah kesediaan teknologi dari segi untuk pembelajaran ini, bagi pendapat saya, kesediaan teknologi ini masih rendah, tapi dalam perancangan, iaitu kalau mengikut kepada konsep sekolah bestari yang dijalankan kepada 88 buah sekolah telah diperluaskan kepada semua sekolah di Malaysia. Jadi
Apa iaitu konsep bestari? Konsep bestari adalah menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan kalau kita lihat, mengapa saya mengatakan bahawa kesediaan teknologi masih rendah adalah kerana jurang antara sekolah bandar dengan luar bandar, iaitu kemudahan teknologi di sekolah tidak masih seragam. Dan makmal komputer yang sedia ada juga tidak mampu untuk menampung pelajar-pelajar yang terlalu ramai, dan guru juga tidak boleh menggunakan bahan-bahan ataupun perkakasan komputer. Jadi menyebabkan tiadalah kesediaan teknologi. Guru-guru lebih suka menggunakan kaedah konvensional dan tidak menyusahkan mereka. Tapi apa yang boleh saya katakan adalah kerajaan masih dalam perjalanan untuk memastikan kesediaan teknologi dalam semua sekolah. Mengikut laporan tahunan iaitu 2020 untuk Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, bahawa sekarang ini adalah kerajaan telah memberi capaian internet sekolah mengikut sekolah tu iaitu 10,203 buah sekolah rendah telah disediakan capaian internet interim, iaitu mengikut kesesuaian infrastruktur capaian internet di lokasi sekolah berkenaan. Maksudnya di sini adalah kerajaan telah menyediakan internet yang cukup untuk mereka. Dan kerajaan juga telah menyediakan platform pembelajaran digital iaitu D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Maksudnya sini adalah kerajaan telah menyediakanlah teknologi untuk memudahkan aplikasi teknologi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ataupun secara bersemuka. Jadi kesimpulannya adalah dari segi kesediaan teknologi masih rendah untuk ni, dan saya serahkan kepada moderator. Jadi terima kasih kepada Cik Munirah atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada kali ini adalah, seperti yang kita tahu, sekolah merupakan sebuah organisasi yang utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, apakah pandangan Cik Husna mengenai sokongan pihak sekolah dan pentadbiran dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi masa kini? Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator di atas soalan yang diajukan tadi. Baiklah, dalam merealisasikan pembelajaran atas talian yang menggunakan teknologi sepenuhnya, sudah semestinya sokongan daripada pihak sekolah dan pihak pentadbiran ni memberi impak yang besar kepada kita dalam menjayakan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran masa kini. Jadi antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah dan pentadbiran dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran atas talian ini termasuklah dengan memainkan peranan untuk mengenal pasti dan mengumpulkan data berkaitan dengan pelajar yang kurang bernasib baik yang tidak mempunyai akses internet yang baik. Perkara ini adalah penting untuk memastikan tiada pelajar yang tercicir dan tidak dapat mengikuti pembelajaran atas talian. Jadi usaha ini boleh dibuat dengan kerjasama bersama guru kelas untuk mendapatkan maklumat berkenaan. Jadi melalui data-data ini, pihak sekolah dapat mengetahui pelajar mana yang mempunyai masalah internet, pelajar mana yang tidak ada peranti untuk digunakan. Jadi dengan data-data ini, tindakan susulan akan dapat dibuat. Tambahan tu, dengan data-data yang ada ini juga, guru-guru boleh merancang pembelajaran atas talian yang bersesuaian dengan tahap keboleh capaian internet pelajar. Contohnya kalau ramai pelajar yang internet dia okey, guru boleh buat Zoom atau Google Meet. Tapi kalau ramai pelajar yang mempunyai internet yang kurang memuaskan, guru-guru boleh buat pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp ataupun Telegram saja. Yang kedua, tahap seperti mana yang kita tahu, tahap penguasaan teknologi para guru ni masih lagi berada di tahap yang sederhana. Masih ada lagi guru yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi ini. Jadi peranan dan sokongan daripada pihak ICT ni adalah penting dalam memastikan guru-guru ni mahir dalam menggunakan teknologi, di mana pihak ICT boleh melakukan bengkel-bengkel kepada guru untuk memberi pendedahan kepada mereka tentang pengajaran dan pembelajaran atas talian. Contohnya, mungkin ada guru yang kurang mahir dalam menggunakan Google Meet. Jadi melalui bengkel-bengkel yang dibuat ni,
mungkin mereka akan lebih terdedah dengan pengajaran dan pembelajaran atas talian ni. Jadi saya rasa sokongan daripada pihak sekolah dan pihak pentadbiran ni adalah penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran atas talian ni dapat dilakukan dengan lancar. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing berkenaan dengan cabaran pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang berguna kepada kita semua. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Jika para penonton mempunyai sebarang persoalan yang ingin ditanya, bolehlah diajukan kepada panel-panel kita. Dipersilakan. Dengar ke? Dengar ya? Okey. Assalamualaikum. Kejap. Assalamualaikum. Saya Sofia. Saya ada soalan untuk panel 1. Apakah contoh-contoh webinar yang disediakan oleh SGM iaitu Sahabat Guru Malaysia yang dinyatakan sebentar tadi? Itu saja. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab persoalan daripada Cik Sofia Rustan, apakah antara webinar-webinar yang disediakan oleh Sahabat Guru Malaysia SGM iaitu antaranya adalah yang pertama penggunaan Google Jamboard. Okay, jadi guru-guru seperti kita tahu guru-guru yang veteran ataupun otai, mereka tidak biasa menggunakan Google Meet, Google Jamboard. Jadi adanya SGM Sahabat Guru Malaysia mengadakan webinar menggunakan Google Jamboard. Dan yang kedua adalah EduTikTok. EduTikTok ni maksudnya menggunakan TikTok. Seperti kita tahu, kita suka tengok TikTok, video TikTok. Jadi mereka mengajar guru-guru untuk membuat video TikTok mereka sendiri kerana pelajar-pelajar lebih suka untuk melihat video yang dihasilkan oleh guru sendiri berbanding daripada video yang dia ambil daripada YouTube. Dan yang ketiga antaranya adalah bertajuk Google Drive, Google Calendar, Google Keep ataupun Google Tasks. Daripada sini guru-guru boleh menetapkan waktu Google Meet pukul berapa untuk kelas-kelas sebagainya. Dan Google Drive seperti kita tahu, guru-guru ni banyak lembaran-lembaran kerja. Jadi dengan adanya Google Drive, mereka boleh menyimpan lembaran-lembaran kerja mereka secara online ataupun offline. Dan yang keempat adalah Google Classroom. Penggunaan Google Classroom ada sangat penting kerana dengan guna Google Classroom ni, kita boleh lihatlah kehadiran pelajar, dengan pelajar itu menghantar kerja-kerja rumah mereka dan sebagainya. Dan daripada sini kita boleh tahu teknologi ni sangat penting dan teknologi ni boleh membawa kepada kebaikan jika kita menggunakannya dengan baik. Apa yang saya boleh rumuskan di sini adalah menurut daripada Ustazah Nahfizah Musa berkata bahawa teknologi ni seperti pisau. Mengapa dikatakan seperti pisau? Kerana pisau jika berada di dapur dia memberi manfaat, tetapi pisau jika kita menggunakan untuk membunuh seseorang, dia tidak memberi manfaat. Jadi teknologi jika kita menggunakannya dengan baik, dia akan memberi manfaat. Jika kita menggunakannya untuk tidak baik, dia tidak memberi manfaat. Itu sahaja daripada saya untuk soalan Sofia Rustan. Okay, baiklah soalan seterusnya. Okey, saya Amirah. Saya ingin bertanya kepada panel 2. Sebagaimana yang dibincangkan tadi tentang cabaran murid dalam menghadapi pembelajaran atas talian menggunakan teknologi ini, bagaimana cara guru untuk memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran? Baiklah, terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh saudari Amirah sebentar tadi. Baiklah, seperti yang saya katakan sebentar tadi, terdapat banyak cabaran dan kekangan yang perlu kita hadapi dalam pengajaran dan pembelajaran atas talian ni. Namun begitu, ianya bukan satu alasan untuk menghalang kita daripada meneruskan pembelajaran atas talian. Jadi antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh guru ialah melakukan pembelajaran dalam talian yang bukan real time, iaitu secara tidak segera seperti menggunakan aplikasi Google Classroom, WhatsApp dan Telegram.
Hal ini kerana penggunaan aplikasi ini lebih menjimatkan data kerana masih lagi terdapat pelajar yang mempunyai masalah internet. Jadi dengan menggunakan aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, murid-murid tidak akan ketinggalan dalam pelajaran. Manakala murid-murid yang tidak mempunyai peranti boleh meminjam telefon bimbit daripada ibu bapa mereka dan mereka boleh melihat kembali nota-nota yang telah dikongsikan oleh guru berbanding dengan penggunaan Google Meet, Zoom dan sebagainya yang memerlukan data yang banyak. Jadi dengan inisiatif pembelajaran secara tidak segera ni tidak memerlukan banyak data. Jadi inisiatif yang kedua ialah pihak sekolah boleh mempraktikkan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran atas talian secara anjal mengikut tahun. Jadi hal ini bagi mengatasi masalah ibu bapa yang mempunyai masalah untuk menyediakan gadget kepada anak-anak mereka disebabkan mempunyai anak yang ramai. Jadi dengan cara jadual waktu yang anjal ni, anak-anak ni boleh bergilir untuk menggunakan gadget bukan secara serentak. Jadi akhir kata daripada saya, penggunaan teknologi dalam pendidikan ini bukanlah lagi satu pilihan tapi satu keperluan yang memang perlu kita hadapi sama ada semua warga pendidik, pelajar, guru-guru. Jadi sudah tiba masanya kita mantapkan lagi pembelajaran dan pengajaran atas talian ni terutamanya untuk kegunaan pada masa akan datang. Sekian saja daripada saya serahkan kepada moderator. Okay, seterusnya ada apa persoalan yang ingin ditanyakan kepada para panel kita? Okey, jika tak ada, maka tamatlah sesi soal jawab kita pada malam ini. Okay, nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat dalam diskusi kita pada malam ini ialah teknologi maklumat bukanlah perkara yang asing ataupun baru dalam kehidupan seharian kita. Jadi begitu juga dalam bidang pendidikan. Namun ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang pasti kita tidak akan dapat lari daripada peredaran kemajuan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justru sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Jadi baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.